Sebelum kami menerangkan lebih terperinci berkaitan dengan apakah itu kesan-kesan positif pada pemikiran Barat dan perbezaan dengan pemikiran Islam, saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan tamadun Barat. Tamadun Barat adalah suatu tamadun yang telah membawa kemajuan daripada generasi ke generasi, revolusi ke revolusi, revolusi ke revolusi kepada penduduk bumi. Akan tetapi dalam baiknya ada buruknya tamadun Barat ataupun pemikiran Barat ini, dia seperti pedang bermata dua, yang mana ada setengah pihak yang salah menggunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan berkaitan dengan keburukan yang akan berlaku. Keadaan ini telah membimbangkan penduduk bumi akan kesan-kesan negatif kerana kemajuan yang terlalu pesat ini. Kesimpulan yang saya dapat daripada tamadun Barat ini, tamadun ini adalah tamadun peralatan. Ia bukanlah satu tamadun yang mempunyai matlamat dan tujuan. Ini kami damparkan beberapa ciri-ciri bagi pemikiran Barat. Yang pertama adalah mereka celaru untuk mengenal Allah. Kenapa mereka celaru untuk mengenal Allah? Kerana mereka tidak mengenal secara langsung Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan mereka tolak. Dan mereka telah mencari hakikat ketuhanan itu dengan cara mereka sendiri, iaitu dengan bersumberkan hawa nafsu. Yang kedua adalah aliran materialism. Aliran materialism ini adalah suatu pemikiran yang mana ia telah memandang rendah sesuatu yang berkaitan dengan spiritual ataupun keagamaan. Kita boleh lihat kat sini, mereka tak percaya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan selepas kematian. Syurga neraka tak percayalah. Lepas tu mereka juga tidak percaya Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Mereka juga menolak bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Mereka hanya percaya sesuatu yang berkaitan dengan panca indera sahaja, dan apa sahaja yang berkaitan dengan metafizik mereka tolak. Yang ketiga adalah aliran sekularisme, yang mana aliran ataupun pemikiran sekular ini, dia telah meletakkan limit yang bahawa apa sahaja berkaitan dengan hal ehwal agama, hanya limit dia hanya di dalam rumah ibadat saja ataupun gereja. Di luar berkaitan dengan pentadbiran, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pemerintahan dan sebagainya, itu tidak boleh diguna pakai. Apa sahaja berkaitan dengan agama, hanya limit dia hanya di rumah ibadat sahaja. Terakhir adalah mereka merasakan bahawa mereka adalah bangsa yang tertinggi martabatnya. Mereka memandang rendah kepada bangsa-bangsa selain daripada bangsa mereka. Sama ada mereka itu bangsa daripada bangsa Asia ataupun bangsa daripada kulit hitam. Kita boleh lihat banyak isu yang ada sebelum ni kan, penindasan kepada bangsa-bangsa kulit hitam dan sebagainya. Ini adalah antara pemikiran-pemikiran Barat ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan masuk kepada sifat-sifat dan asas pemikiran Islam. Okey, di sini saya nak tekankan bahawa pemikiran Islam itu adalah cara berfikir yang digunakan umat Islam untuk memahami ataupun menerap ajaran Islam itu sendiri. Pemikiran Islam itu tidak sempurna seperti ajaran Islam itu sendiri, dan kadang-kadang ia dapat disalahertikan berdasarkan apa yang dilakukan umat Islam, bukan apa yang tertulis dalam Al-Quran atau ajaran Islam ataupun hadis. Ada berbagai jenis batasan, antaranya wahyu, akal yang dikenal sebagai nas dan ijtihad. Ijtihad adalah penggunaan akal untuk menggali dan memahami apa yang diwahyukan dalam Islam. Namun, ijtihad bukan sekadar berfikir. Ini juga melibatkan tindakan seseorang umat Islam itu. Pemikiran Islam didasarkan pada keyakinan bahawa ada Tuhan yang menciptakan segala-galanya, iaitu Allah SWT, dan bahawa makhluk dapat memahaminya lebih baik daripada memahami diri mereka sendiri. Pemikiran Islam sangatlah menjunjung tinggi wahyu, iaitu yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia,
melalui orang-orang yang suci, yakni melalui silsilah para nabi yang memiliki ilmu khusus. Ia juga penting dan digunakan untuk mencuba memahami apa yang terjadi di alam serta dalam kehidupan spiritual manusia. Ketika berbicara tentang manusia, pemikiran Islam percaya bahawa wahyu dan akal harus digunakan bersama untuk membuat keputusan yang paling tepat. Allah SWT mengetahui lebih banyak tentang manusia daripada manusia manapun, dan dia menggunakan baik wahyu maupun nalar untuk membantu kita membuat keputusan tentang hidup kita sendiri. Sesuatu perkara yang mesti ditekankan adalah ciri Islam yang disandarkan kepada pemikiran Islam itu tersebut. Sebagai sesuatu yang bersandarkan kepada Islam, pemikiran Islam mestilah mempunyai ciri-ciri Islam itu tersendiri. Perbincangan berkenaan ciri-ciri Islam telah banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh pemikir Muslim. Antaranya tokoh pemikir yang sangat terkenal dan saya yakin ramai juga yang mengenalinya. Antaranya Syekh Yusuf Al-Qadrawi dan Said Al-Qutub. Antara ciri-ciri utama Islam ialah ketuhanan Rabbaniyah, kemanusiaan, insaniyah, syumul, sederhana, realistik, waqi'ah, jelas, seimbang, responsif, bersatu, berwawasan, aktif dan dinamik, iltizam, asli dan subur, bermekar. Seterusnya saya akan masuk kepada kesan-kesan positif tamadun Islam. Seperti yang kita lihat, peradaban barat juga memiliki pelbagai kesan positif ataupun manfaat yang kita boleh ambil untuk diguna-pakaikan pada zaman ini. Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi telah menyatakan realitas peradaban yang luar biasa. Barat memiliki aspek positif untuk dieksploitasi, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi, dan pemerintahan yang baik, dasar kebebasan dan hak asasi manusia. Antara kesan positif dari tamadun barat ialah dari segi ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi menyatakan bahawa aplikasi ilmu dan teknologi sebenarnya adalah milik kita dan datang daripada kita, yang mesti kita tuntut semula. Asasnya diambil daripada tamadun kita, iaitu tamadun Islam itu sendiri. Tetapi kini selepas lonjakan kemajuan yang luar biasa, ia telah menjadi sains dan teknologi. Kita boleh lihat teknologi tamadun ini berjaya memendekkan jarak manusia, mendekatkan tempat dan menjimatkan masa dengan pengangkutan moden seperti kapal, kereta api, kereta dan kapal terbang. Perkembangan teknologi ini terus diperhalusi hasil daripada beberapa keajaiban peradaban ini yang berturut-turut, seperti teknologi berkomunikasi iaitu telefon, telex, faksimili, televisyen dan sebagainya. Selain membangunkan aplikasi pengetahuan dan tamadun, Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi menambah bahawa tamadun ini juga membawa kemajuan pentadbiran dan pengurusan yang baik. Pentadbiran dan pengurusan yang baik daripada tamadun ini dalam hal-hal kehidupan di mana Barat telah mencapai hasil yang besar. Dalam tamadun ini, manusia boleh mewujudkan pelbagai yang menentukan hak dan kewajipan kerajaan dan rakyat yang mesti dijalankan oleh pihak berkuasa. Rakyat mendapatkan jaminan berterusan tentang ini melalui demokrasi, di mana majoriti akan menentukan kerajaan melalui pilihan raya bebas. Dengan cara ini, kerajaan dapat dikawal bukan dimonopoli hanya oleh kumpulan atau parti-parti yang tertentu. Sekian. Bak kata pepatah, sekali aibah, sekali pasir berubah. Itulah pepatah yang mana berkaitan dengan tajuk saya pada kali ini, iaitu kesan-kesan negatif tamadun barat. Kenapa saya mengemukakan pepatah tersebut? Ianya kerana sesekali sesuatu itu berubah,
ianya tidak akan dapat dikembalikan pada asalnya. Hal ini berlaku apabila kesan-kesan negatif ini telah berleluasa di tamadun kita yang memberikan kemudaratan kepada tamadun kita pada hari ini, yang mana kesannya itu susah untuk dipulihkan kembali. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa kesan-kesan positif tamadun barat juga mempunyai kemudaratan kepada tamadun Islam pada hari ini. Ianya bukan sekadar mempengaruhi fikiran kita, tetapi ianya juga menterpesongkan akidah kita sebagai umat Islam. Jadi, dikemukakan beberapa kesan negatif yang diambil daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang telah berlaku di tamadun kita pada hari ini. Poin yang pertama ialah keruntuhan akhlak. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kesan yang paling mudarat yang jelas terlihat pada tamadun kini ialah terpisahnya akhlak Islam dalam diri orang Islam. Antara keruntuhan akhlak yang amat ketara pada tamadun kini ialah kegiatan seks haram dan songsang. Hal ini telah membuktikan bahawa budaya tamadun barat telah menjadi ikutan tamadun Islam pada masa kini. Kenapa boleh menjadi ikutan? Kerana kurangnya iman di dada kita. Akibat daripada itu, ianya telah berlaku secara berleluasa sehinggakan banyaknya berlaku kes kehamilan anak luar nikah yang disebabkan ikutan budaya tamadun barat. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Maksudnya apa? Maksudnya kesan-kesan negatif tamadun barat tidak terhenti pada keruntuhan akhlak sahaja. Ianya berterusan kepada kesan yang lain, iaitu kemusnahan keluarga. Kemusnahan keluarga ini juga adalah kesan ketara kerana keluarga ialah orang yang paling rapat dengan kita. Hal ini berlaku kerana kurangnya kasih sayang sesama ahli keluarga, penceraian dan kesibukan ibu bapa dalam mencari rezeki sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Apa punca kesan ini berlaku? Puncanya berlaku disebabkan diri kita juga yang lemah mengawal hawa nafsu sampai terpengaruh dengan budaya barat. Tapi ada kalanya salah didikan ibu bapa juga, sebab melentur bulu biarlah dari rebuhnya. Jadi, jika anak-anak itu dididik dengan baik, maka mereka akan dapat menahan hawa nafsu mereka daripada kesan-kesan negatif. Jika didikan itu tidak baik, maka negatiflah hasilnya. Baik, seperti mana yang diterangkan oleh saudara-saudara tadi, yang mana mereka menjelaskan mengenai ciri dan asas pemikiran Islam dan Barat serta kesan positif dan negatif pada tamadun Barat. Dengan ini saya akan menjelaskan atau membuat perbandingan antara tamadun Islam dan Barat. Yang pertama, mengenai kedudukan agama. Kedudukan agama pada tamadun Islam, mereka menjadi cara hidup mereka yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia, sama ada keduniaan atau keagamaan, iaitu perubahan atau pembaharuan dalam Islam adalah mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti pembaharuan atau kebudayaan. Manakala dalam tamadun Barat ada sebaliknya, iaitu agama menjadi sebahagian dalam kebudayaan mereka. Seperti mana yang kita tahu, kebudayaan ini sentiasa mengalami perubahan pada setiap abad, dekad bahkan tahun. Pada akhirnya, agama mereka juga dicorak oleh perubahan daripada kebudayaan tersebut. Seperti contoh amalan kapal, minum arak dan sebagainya. Kebudayaan tersebut menjadi perbuatan yang dinormalisasikan oleh mereka, sedangkan dalam kitab suci mereka sendiri mengatakan perkara tersebut adalah dilarang. Baiknya dalam konsep kesepaduan dan pengawalan. Dalam Islam, segala bentuk pembangunan berkait rapat dengan kerohanian serta segala urusan tidak terlepas daripada prinsip akidah dan syariah. Namun bagi Barat, mereka melihat perkara tersebut hanya untuk kehidupan dunia semata-mata, iaitu segala urusan tidak ada kaitan dengan agama langsung. Terikat dengan undang-undang, tetapi pengawalannya agak longgar. Seterusnya, dalam konsep kemajuan pula, Islam mengambil kira aspek kemajuan dan perubahan, tetapi dengan menegaskan bagaimana cara ia dicapai dan apakah matlamatnya, dan Islam tolak konsep matlamat menghalalkan cara. Namun, dalam kemajuan Barat,
hanya berdasarkan keuntungan semata-mata kerana mereka berpegang dengan konsep yang ditolak oleh Islam, iaitu matlamat menghalalkan cara. Seperti contoh, mereka mengamalkan amalan dalam urusan jual beli, meletakkan faedah atau dikenali riba. Mereka menganggap riba itu adalah jual beli dan jual beli itu adalah riba. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka menganggap riba itu adalah jual beli, dan Allah membidas pernyataan tersebut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan riba. Dan yang terakhir, berkenaan penekanan sudut kemajuan, Islam menekankan kedua-dua aspek tersebut, dan aspek tersebut dalam Islam adalah alat untuk mencapai kesempurnaan zaman, serta fokus utama pembangunan dalam Islam adalah manusia itu sendiri. Manakala Barat pula, mereka hanya menitik beratkan aspek kebenaran dengan mengetepikan atau mengabaikan aspek kerohanian mereka. Oleh itu, mereka menghadapi krisis nilai yang teruk akibat mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohanian atau keagamaan mereka sendiri. Baiklah, seterusnya langkah-langkah membawa petunjuk Islam kepada Barat. Jika dilihat dari perkembangan sejarah kerajaan Islam terdahulu, di antara perkara yang dapat diteliti adalah peranan agama Islam dalam membentuk hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan yang bersifat sejagat dan komprehensif. Agama Islam itu sendiri dibina atas dasar keharmonian dan keamanan, sekaligus menunjukkan contoh kepada orang bukan Islam. Berdasarkan Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau telah menjelaskan kewajaran untuk menyebarkan agama Islam kepada orang Barat dengan beberapa langkah yang boleh diambil untuk membawa petunjuk Islam kepada Barat. Di antara salah satunya ialah menerima apa yang sering dilakukan oleh masyarakat jahiliah dengan dikenakan syarat dan peraturan supaya ianya selari dengan kehendak dan hukum syariat Islam. Yang kedua, mengambil manfaat dan menyaring segala unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjadikannya sebahagian dari sistem Islam. Yang ketiga, menawarkan beberapa alternatif oleh Islam kepada umat dunia, khususnya masyarakat Barat berkaitan dengan Islam dan misi tamadun Islam itu sendiri. Dan manakala yang terakhir, Islam yang menjanjikan kebahagiaan bukan saja kepada orang Islam tetapi untuk orang yang bukan Islam juga.